Boleh lagi? Boleh lagi. Antara pesanan-pesanan saya lah sebelum kita masuk pukul 9 ni, ginilah kita nak sebut dah. Macam kita ni, ramai-ramai, gapo kita kena fikir, kita boleh buat. Sekurang-kurangnya, kita kata saat ni terlalu besar Ustaz. Bila Ustaz sebut stapler saat ni besar, tu mungkin untuk orang-orang tinggi. Gini kita kena ingat. Dakwah Allah bagi ni tak akan pernah berhenti, dan dakwah Allah bagi ni tak pilih orang. Jadi bila kita tengok hak besar, kita berasa lemah. Bila tengok hak atas, kita berasa kecil. Dok, ingat, walaupun kita ni kecil, kurang-kurang kita ada anak bini. Kita tu ada anak bini. Gapo tugas kita di sisi bini kita, gapo tugas kita di sisi anak-anak kita. Gapo dakwah kita buat dah untuk bini kita, gapo dakwah kita buat dah untuk anak-anak kita. Hari ni ramai orang sebut tentang anak derhaka kepada pok. Ramai orang sebut tentang anak derhaka kepada mak. Betul. Tapi juga ramai mak pok derhaka pada anak. Mak pok derhaka pada anak lama dah, tapi orang tak bakit, orang tak sebut. Anak tinggi sorang depan mak pok, jangan derhaka. Anak sepak mak, jangan derhaka. Anak katak pok, jangan derhaka. Kita duk ingat anak derhaka kepada mak, anak derhaka kepada pok. Bila ya jadi kita derhaka pada anak-anak? Ya, mana anak-anak lahir ni sepatut mendapat pendidikan Islam yang sempurna, kita buat tak cara. Ya, mana anak tina dan anak jantan patut kita ajar dia semaya sejak kecil, kita tak cara. Ya, mana anak-anak diajar tutup aurat, cara pergaulan dengan orang tu dengan orang ni, kita tak cara. Yang mana bila anak kita tubik malam, kadang-kadang balik subuh, pergi situ tak tahu mana tubik, kita tak cara. Itu hak anak terhadap bapak dia. Hak anak terhadap mak dia bila kita abah, sebenarnya kita telah melakukan penderhakaan pada anak-anak kita. Berapa ramai dah kita derhaka ke anak ini? Kadang-kadang bak ngajar hak-hak agama tak lepas. Bak ngajar semayang tak lepas. Bak ngajar tutup aurat tak lepas. Bak ngajar benda-benda haram, ni halal, ni boleh, ni tak boleh, tak lepas. Kadang-kadang kita berasa cukup dengan cikgu-cikgu ustaz sekolah dia. Tak payahlah, moga dia pergi ngaji dah dengan ustaz dia ikra di sekolah. Ustaz dia duk cerita dah bak halal haram. Ustaz dia cerita dah bak tutup aurat tak tutup aurat. Dia pergi puduk kembis tari solat, kembis tari go tu solat, go ni solat, go ni, tak kerti lagi. Kita berasa lepas gitu. Nak lepas tara mana? Kadang-kadang sebab antara beliau dan umat anak-anak kita ni tak jadi sebab sistem yang kita buat tu silap awal lagi. Tak salah ngaji Quran, tak salah ngajar semaya. Tapi hak Nabi suruhnya, umur pertama hingga umur 6 tahun buat apa? 7 baru ajar semaya kan? 7 baru ajar semaya, 1 hingga 6 sebenarnya untuk apa? 1 hingga 6 nak suruh anak-anak kita kenal. Bila dia nak semayang umur 7, bila dia nak rokok umur 7, bila dia nak sujud umur 7, sujud siapa tu? 1 hingga 6 itulah tepat dia. Anak nak semayang ni, nak semayang kau siapa? 1 hingga 6 itulah. Aku rukuk ni, nak rukuk kau siapa? 1 hingga 6 itulah. Aku sujud ni, nak sujud kau siapa? 1 hingga 6 itulah. Ucapan ni, puji-pujian ni, kata-kata ni hak duk lontar. Kita kata aqua dalam semayang ni nak uji ke siapa? 1 hingga 6 tu lah. Hak kita lah ni jadi masalah bila 1 hingga 6 tu anak-anak kita tak kenal. Kita terus nombor 7, belajar semayang, ngaji semayang. Dia semayang bila kita suruh semayang. Tapi hakikatnya bila dia tak kenal siapa dia sembah, siapa dia duk sujud, siapa dia duk rokok, tu jadi problem. Akak-akak takbir ni kau siapa? 1 hingga 6 itulah. Rukuk-rukuk ni kau siapa? 1 hingga 6 itulah. Berapa ramai yang memperkenalkan Allah dan Tuhan dia pada anak-anak umur 1 hingga 6. Allah Tuhan kita, nama dia gini, sifat dia gini. Biar kenal dulu. Lepas tu baru kita nak ajar semayang. Hak abah duk cerita sebelum tu lah kita nak semayang ni. Hak nama dia sekian-sekian itulah kita nak semayang. Hak sifat-sifat dia sekian itulah kita nak semayang, kita nak rukuk, kita nak sujud ni. Jadi anak kita faham, anak kita reti.
Tujuan dia akad takbir, dia rukuk, dia tunduk, dia gotu, dia goni ni untuk hak ni, hak 1 hingga 6 depan ni. Jadi dia buat dulu sebagai train, sebagai latihan. Bila umur 10 tahun tak buat juga, buat apa? 7, 8, 9 tu tahap training. Kalau dia tak sempat buat pun tak apa. Kalau dia tinggal pun tak apa, biar dulu. Celuk pun tak apa. Tapi bila umur 10, ni tak boleh lah. Tinggal sini, depan tunggulah. Tunggu saya kaya. Sistem yang Nabi buat ni betul dah. Tinggal di sini, kalau kita tak start rotan, tak marah sini, tunggulah. Letih kita depan, nanti belah-belah. Letih kau tak letih? Letih. Payah dah. Pergi semayang kan? Oh, tunggu bentar, tengok cerita tak habis lagi ni. Kakak, kira, oh lagu tu memang sedap ni. Tengok nak komen, Ramli MS tak komen lagi, Haidar ni. Payah. Sebab itulah ulama sebut, siapa yang memberatkan semayang, semayang akan jadi rengeh bagi dia. Siapa yang merengeh-rengehkan semayang, semayang akan jadi berat pada dia. Tukar je. Siapa yang memberatkan semayang, ambil berat pasal semayang. Masa dia jaga, wuduk dia jaga, tata cara semayang dia jaga, dia ambil berat sungguh. Bila nak semayang, semayang jadi mudah, semayang jadi rengeh. Tapi kalau siapa yang merengeh-rengehkan semayang, semayang akan jadi berat. Masuk waktu 1:10, pukul 3:30 baru semayang. Dia buat berat-berat. Lambat lagi. Matahari di atas kepala lagi. Bila dia buat rengeh-rengeh, panik kan? Oh, Allah terlepas dah Dia jadi berat, dia jadi payah. Kalau buat rengeh. Buat lambat. Melanjut-lanjutkan masa, buat tak cara, buat tak gotu, buat tak go ni, semayang akan jadi berat. Anak kita pun jadi payah dah nak suruh. Mata gotu malah. Ngatuk, goni. Okey, lepas pada itulah kita ajar tentang hukum hakam. Bila dah dia kenal pencipta dia, dia tunduk dah pada pencipta dia, dia sujud dah pada pencipta dia, mudah. Itulah yang Rasulullah buat pun. 13 tahun di Mekah ajar apa? Syariat kau akidah. Mekah akidah lah. Tauhid. 13 tahun. Bila kita betul-betul kenal Allah, senang dah nak terima arahan dan perintah dia. Sebab kita tahu, langgar arahan Allah jadi gini, langgar perintah Allah jadi gini. Sebab kita kenal dah depan, 13 tahun dah Nabi duk ajar. Siapa dalam 13 tahun ni? Bila mari dia suruh semayang, senang. Bapa, dia jadi senang. Kenal sangat dah. 13 tahun Nabi duk ajar. Mari puasa, bapa jadi sahabat senang puasa. Kenal benar dah 13 tahun. Bapa senang nak buat tubik harta zakat tu zakat ni. Kenal dah ni. Bapa yang tak berani nak langgar sebab kenal juga hak ni. Nyakit dia besar, bahana dia besar, malapetaka dia besar kalau lawan hak ni. Kalau Tuhan suruh kita tinggal, kita bak kenal hak ni lah jadi takut tu. Hari ni hak buat macam-macam sebab tak kenal sini. Bila tak kenal sini, tak takut sini, jadi macam-macam lah. Dia takut dalam semayang, luar semayang. Luar semayang jadi kan apa lah? Baru saat ni Allahu Akbar. Tapi celika duit 50 tak masuk molek. Aku mana kakak? Baru sudah Allahu Akbar, Assalamualaikum. Lalu kok tabung bukan nak ambil pun. Betul lah orang pun duit 50 masuk tak molek. Oh, banyaklah tubik. Situ teruji dah. Hak semayang saat ni. Orang tu tentu dah tak ada. Takut ada CCTV. Orang okey dah CCTV kan ada celah-celah. Tak ada Anda tu belum masuk molek lagi comel. Lepas tu ada orang tak masuk molek dah. Dia masuk molek dalam poket dia. Semua ni ujian lah. Sebab tu kadang-kadang Allah ni jadi besar dalam semayang. Tapi luar semayang jadi kecil semula. Waktu tu duduk sebut bila bab semayang dah. Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar, Tuhan segala-galanya besar dalam semayang. Besar dalam sebutan, besar dalam sujud, besar dalam rokok. Tubik saja semayang, kecil semula Tuhan. Bukan kita kata Tuhan tu kecil. Seolah-olah kita sebut segala-galanya semayang ni jadi tak ada. Lepas-lepas selipar mari go 3 ya, klik selipar go 30 ya ada. Dia mari selipar go 3 ya, dia klik selipar go 30.
Dia mari kasut soyak, dia tubik kasut kulit. Apa yang jadi gini? Dia jadi gini sebab tak nampak lah. Dia tak berasa. Sebenarnya hidup belakang ni, sini ni. Sini ni hidup belakang ni. Dia perlu cah je. Bila cah Tuhan beri buka, Tuhan beri nampak, Allah, insya-Allah. Sebab sini kita tak cah molek. Sini kita tak jaga molek. Dia bak kalau orang ngaji tasawuf tinggi dah. Dia bak pelebelan ni duduk. Tahap ni tahap kita panggil tahap pelebelan ni. Bila mari tahap dia tak ada tahap lebar dah. Kita duduk tahap ni macam-macam. Salah sikit, dia tu salah. Salah sikit dengan kita, dia tu sesak. Salah sikit dengan kita, dia tu seleweng. Salah sikit dengan kita biru. Salah sikit dengan kita orang. Salah sikit dengan kita Wahabi. Salah sikit dengan kita Syiah. Salah sikit kita. Kita seorang yang betul. Bila kita kecek, kita seorang betul. Bila orang lain kecek, kita jadi hak salah pula. Dia jadi hak betul. Orang alik ni kecek, dia jadi betul. Kita pula jadi salah. Tahap awal ni, tahap pelebelan ni, duk wujud ni. Bila kita sampai tahap tu tak sih dah. Tak sih main dah mene-mene ni. Bila sampai kita kenal sungguh, tak ada guna dah nak main kau ni. Kita nak suruh kenal, kita nak suruh faham. Tapi janganlah faham hak mengaruh. Ada orang hak tak sembahyang. Bukan dia tak sembahyang, dia takut nak sembahyang. Ada kau tak orang tu Bila orang tanya, sembahyang wajib ke tak? Wajib. Berapa mu tak sembahyang? Takutlah. Berapa takut? Sebab Allah sebut, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ke mana? Celaka? Yang lalai daripada solat dia. Dia kata, mu berani dia. Dia pula kita tegur tu kata kita berani mu dia. Walaupun mu lalah dalam sembahyang, Tuhan kata dah celaka, mu sembahyang juga dia. Aku tak berani. Benarnya dia malas sembahyang. Tapi dia guna hujah tadi. Mu berani dia walaupun lalah sembahyang juga. Celaka dah Tuhan kata. Sebab aku tak berani kata. Aku tak berani, takut Tuhan kata celaka, aku tak sembahyang dulu lagi. Nanti tak lalah baru aku sembahyang. Gak bila kau nak tak lalahnya. Tapi betul ayat tu. Lala. Memanglah kita lala. Lepas tu bila agak-agak nak tak lala? Pasal apa Abellah mari semayang ngorik semalam? Time tu comel molek kemah. Lepas tu Isa tak ada apa-apa. Berasa lala dah Isa. Berasa nak kalah lala dah Isa tu. Jadi baik tak payah semayang lah. Takut celaka kerana lala. Tak boleh nak buat gitu. Hadis Nabi pun sebut semayang kita hak boleh ni hak mana kita ingat Tuhan. Contoh kita kata semayang tu 100%, hak ingat molek Tuhannya, hak tak celika, hak tak lala 70, 70 lah boleh kitanya. Hak 30 dak. Kalau kata 50, 50 hak Tuhan kira 50 lagi dak. Sebab kadang-kadang orang semayang ni hak kosong ada. Orang semayang hak boleh sambung buah orang lepas tu ada lagi. Orang duk buah bak harga di Tesco, dia tu duk semayang. Dia duk semayang. Allahu Akbar, saing-saing. Timu hari ni 9% Tesco. Dia tu lepas Assalamualaikum yang kedua tu, jayang 85 sen. Baru habis Assalamualaikum sambung dah cerita bak harga murah timu. Dia duk dengar putih-putih dekat sana ni. 9-10 dah ni aku mana? Boleh aweti dah. Wak-wak suka-suka. Kita tak boleh nak uyak TV3 selalu. Tak boleh nak uyak serius gergung selalu. Tak boleh berat-berat. Jadi kita mari santai-santai dulu. Jadi ambo tengok pun, ambo harap penerimaan lagu ni, hati ambo rasa besar. Hati ambo rasa gembira lah. Walaupun ambo duduk luar, balik jaga-jaga sekali. Bila kita mari tempat orang terima kita lagu ni. Jadi harap-harap penerimaan itu ikhlas. Dan penerimaan itu juga ramai sepuluh hari ni. Menyebabkan kita ni boleh menjalinkan hubungan silaturahim persaudaraan yang sedia ada. Jadi kalau jumpa tengah jalan tegur. Sebab ambo nak kenal muka semua tak ada. Tak ingat ni hak duduk depan ni dah lah, takat-takat duduk belakang tu tak ada. Jadi kita tak kenal. Jadi tegurlah. Bukan kata ustaz tu pada aku duduk tepi dinding tu tak tegur aku. Tepi dinding tu tepi dinding hak ni tepi dinding tak ada nak kenal.
Jadi tegurlah kalau kena dah. Jumpa mana-mana insya-Allah kita serupa aja. Okey, kita berhentilah setakat ni. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang dan lemah tu datang daripada diri hamba sendiri. Jadi hakikatnya kita semua bergantung sepenuhnya harapan, bergantung sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.